belajar mengenai yang pertama, nombor perdana dalam lingkungan 100 dan yang kedua, nombor 7 digit di mana kita akan belajar mengenai perpuluhan juta dan juga pecahan juta. Apa itu nombor perdana? Pertama sekali, nombor perdana ni ialah nombor asli yang lebih besar dari 1. Seterusnya, nombor perdana juga tidak boleh dibahagi dengan nombor lain kecuali nombor 1 dan nombornya sendiri. Ini bermaksud nombor perdana ni tak boleh dibahagi dengan mana-mana nombor kecuali 1 dan nombor tersebut. Kalau dia boleh dibahagi dengan nombor lain, itu bukan nombor perdana. Okey, untuk lagi faham, kita tengok nombor kat bawah ni. Diberi set nombor ni. Okey, kita nak cari yang mana satu nombor perdana. Untuk cari, awak kena senaraikan berapa darab berapa nak dapat nombor tersebut. Maksudnya kalau kita cari sifir dia lah. Bila nombor tu ada dalam sifir, maksudnya dia boleh dibahagi. Okey, kita tengok. Nak dapat 1, mestilah 1 darab 1 sahaja. Nak dapat 2, 1 darab dengan 2 sahaja. Ataupun 2 darab 1 lah. Nak dapat 3, 1 darab 3 ataupun 3 darab 1. Nak dapat 4, 1 darab 4 boleh, 2 darab 2 pun boleh. Okey, tak ada lagi kan. Untuk dapat 5, kita dapat darab 1 darab 5. Untuk cari 6, kita dapat 1 darab 6, 2 darab 3 pun boleh, 3 darab 2 pun boleh. Okey, sekarang kita semak syarat-syarat di atas. Okey, syarat-syarat di atas, dia kata tak boleh dibahagi dengan nombor lain kecuali 1 dan nombornya sendiri. Okey, pertama, adakah 1 ini nombor perdana? Okey, dia kata nombor perdana ni lebih besar dari 1. Jadi bermaksud 1 ni bukan nombor perdana sebab syarat untuk nombor perdana ialah mesti lebih besar dari 1. Sebab itulah 1 bukan nombor perdana. Okey, yang kedua, betul nombor perdana sebabnya dia boleh bahagi dengan 1 dan juga boleh bahagi dengan 2. 2 ni ialah nombornya sendiri. Jadi dia melengkapi 2 syarat ni. Yang ketiga pun sama. Dia boleh bahagi dengan 1, boleh bahagi juga dengan dirinya sendiri. Jadi bermaksud 3 ni ialah nombor perdana. Yang seterusnya 4. Kenapa 4 bukan nombor perdana? Sebab kat sini dia boleh dibahagi dengan nombor lain. Okey, nombor 1 ni okey dah. Nombor 4 ni dirinya sendiri pun okey. Tapi bila dia boleh bahagi dengan 2, maksudnya bukan nombor perdana sebab boleh dibahagi dengan nombor lain. Seterusnya 5. Boleh bahagi dengan 1, boleh bahagi juga dengan 5. Bermaksud 5 ialah nombor perdana. Yang seterusnya 6 ni dia boleh bahagi dengan nombor lain. Okey, 2 dan 3. Jadi bermaksud 6 ini bukan nombor perdana. Jadi cikgu nak awak faham macam ni je lah. Nombor perdana ni kalau dia boleh bahagi dengan nombor lain, bukan nombor perdana. Kecuali ia boleh bahagi dengan 1 dan nombornya sendiri. Itu baru nombor perdana. Jom kita cari nombor perdana dalam lingkungan 100. Untuk cari nombor perdana ni, awak boleh rujuk kepada lembaran yang cikgu bagi. Dan bagi mudahkan awak faham, awak boleh lihat petak sifir. Ikut langkah di bawah untuk cari nombor perdana. Warnakan nombor bukan perdana. Jadi bila kita lepas warna semua, nombor yang tak berwarna tu ialah nombor perdana. Kita tengok nombor 1. Warnakan nombor 1. Okey, kita pun saya warna nombor 1. Yang kedua, warnakan sifir 2 kecuali nombor 2. Ataupun warnakan semua nombor genap kecuali nombor 2. Apa itu nombor genap? Nombor genap ni belakang dia
yang berakhir dengan 2, yang berakhir dengan 4, yang berakhir dengan 6, berakhir dengan 8 dan berakhir dengan sifar. Itu ialah nombor genap. Jadi nak mudah, yang mana nombor belakangnya ada 2, 4, 6, 8 sifar, kita warnakan semua. Kecuali 2. Jangan warna 2. Jadi cikgu warnakan terus baris yang berakhir dengan 2. Kemudian cikgu warnakan semua nombor yang berakhir dengan 4. Warnakan juga semua yang berakhir dengan 6. Warnakan juga yang berakhir dengan 8 dan juga yang berakhir dengan sifar. Mudah saja kan? Okey, seterusnya warnakan sifir 3 kecuali 3. Okey, kalau yang awak jumpa yang dah warna, abaikan je. Okey, macam mana kita nak cari sifir 3? Okey, kecuali nombor 3. Nombor 3 ni dia kata jangan warna Dia kata kecuali 3 jangan warna. Okey, jadi nombor dalam sifir 3 seterusnya ialah 6. 6 dah ada. Jadi terus kepada 9. Kalau awak tak ingat sifir sekalipun, awak boleh bilang tau. Okey, lepas 9, 10, 11, 12 dah ada. 13, 14, 15 warnakan 15. 16, 17, 18 dah ada. 19, 20, 21. Seterusnya 24, 27, 30. Okey, biasanya 30 je kan awak hafal sifir pun. Awak hafal sifir pun Allah dah tersasul dah. Sampai 30 saja. Jadi awak boleh kira lah gandaan 3, 3, 3. Jadi 33, 34, 35, 36 dah warna. 37, 38, 39, 40, 41, 42 dah warna. Seterusnya 45, seterusnya 48, kemudian 51, warna 51 Seterusnya 54 dah warna. Okey, seterusnya 55, 56, 57 warnakan 57. Nombor seterusnya 60, 63, 66 dah warna. 69. Okey, saya ada terlepas. Okey, 72 dah warna. 75. Okey, 81. Okey, saya warnakan semua. Sebabnya dia dah bertindan Jadi awak boleh cari satu-satu. Kalau yang dah warna tu skip saja. Awak bilanglah gandaan 3, 3, 3. Okey, seterusnya kita tengok pula warna sifir 5 kecuali 5. 5 jangan warna. Okey, kita tahu sifir 5 ni mesti berakhir dengan 5 dan juga sifar. Semua nombor yang berakhir dengan 5 dan juga sifar tu ialah sifir 5. Jadi kita warnakan semua dalam barisnya. Kecuali 5. Jangan warna 5 sebab kita tak boleh warnakan 5. Okey, kemudian yang berakhir dengan sifar tu dah diwarnakan. Jadi tak payahlah warna. Seterusnya warnakan sifir 7. Kecuali 7. Mungkin awak rasa susah sikit nak cari sifir 7. Sebab kebanyakannya kita dah warna. Ada 3 nombor saja kat sini yang kita belum warna. Jadi kalau awak tak pasti, awak bilanglah satu-satu gandaan 7. Okey, kat sini nombor 49, nombor 77 dan juga nombor 91. Okey, jadi nombor yang tak berwarna itu ialah nombor perdana. Ada 25 nombor sebenarnya. Jadi, kalau awak rasa cikgu cepat, awak boleh pause dulu dan buat satu-satu. Kalau tak faham, awak boleh tengok balik video ni. Berdasarkan aktiviti yang kita buat tadi, ni ialah senarai nombor perdana yang telah kita jumpa. Ada 25 nombor semuanya. Jadi, nombor perdana ni mestilah
pertama sekali lebih besar dari 1 dan yang kedua, dia tak boleh dibahagi dengan mana-mana nombor kecuali 1 dan dirinya sendiri. Kalau boleh bahagi dengan nombor lain, bermaksud itu bukan nombor perdana. Nombor 7 digit ini adalah petikan daripada buku teks matematik muka surat 9. Mari kita tengok. Data murid pada 31 Ogos 2014 merekodkan jumlah murid sekolah rendah seramai 2,708,211. Mereka terdiri daripada 1,391,785 orang murid lelaki dan 1,316,426 orang murid perempuan. Berdasarkan petikan ini, awak boleh nampak ada 3 nombor 7 digit semuanya. Jadi, cikgu akan ajar awak macam mana nak baca nombor ni. Sebenarnya nombor-nombor ni awak dah belajar sebelum ni. Cuma bezanya digitnya makin bertambah sahaja. Jadi, kita boleh rujuk kepada carta nilai tempat ini. Contohnya, kita tengok nombor pertama. Okay, caranya yang paling mudah, macam cikgu dah ajar sebelum ni, kita akan pecahkan kepada 3 bahagian dari belakang. Contohnya, 1, 2, 3. Kita akan pecahkan. 1, 2, 3. Kat sini cikgu dah pecahkan lah, ikut jadual lah. Jadi, kita akan baca dari depan. 2 ini ialah 2 juta. Ini ialah 708,000. Jadi kita akan baca 2,708,211. Sama juga dengan contoh kedua. Nombor kedua kita baca dari depan tapi kita akan pecahkan kepada 3 bahagian. Okey, 1 ini ialah 1,391,785. Sama juga dengan nombor ketiga, 1,316,426. Jadi nombor-nombor bulat ini juga kita boleh wakilkan dalam perpuluhan juta dan juga pecahan juta. Jadi nombor perpuluhan juta dan pecahan juta ni kita akan belajar pada hari ini. Tulis perpuluhan juta dalam perkataan. Ini ialah contoh kepada perpuluhan juta. Jadi di sini kita akan belajar macam mana nak sebut dan juga tulis perpuluhan juta dalam perkataan. Contoh yang pertama ialah sifar perpuluhan 2 juta. Yang kedua, 2,3 juta. Yang ketiga, sifar perpuluhan 08 juta. Yang keempat, 7,25 juta. Awak jangan sebut 7,25, mesti sebut satu-satu, 7,25. Yang kelima, 2,05 juta. Yang terakhir, sifar perpuluhan 75 juta. Tulis perpuluhan juta dalam angka. Kita tengok dulu nombor-nombornya. Jadi, kita akan tulis dalam angka seperti berikut. Yang pertama, sifar perpuluhan 9 juta. Yang kedua, sifar perpuluhan 7 juta. Yang ketiga, 5,08 juta. Yang keempat, 3,75 juta dan yang terakhir 8,9 sifar 6 juta. Pecahan juta, tulis pecahan juta dalam perkataan. Contohnya, yang pertama 1/2 juta, yang kedua 3/4 juta, yang ketiga 2/5 juta, yang keempat 1/2 juta, yang seterusnya 1/4 juta dan yang terakhir 1/8 juta. Tulis pecahan dalam angka, contohnya 1/4 juta,
Yang kedua, 2/5 juta. Yang ketiga, 3/10 juta. Yang seterusnya, 1/9/10 juta. Dan yang terakhir, 81/2 juta. Sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini. Pastikan awak membuat laporan kerja yang diberi. Terima kasih kerana menonton sehingga akhir video. Jika ada sebarang permasalahan, awak boleh hubungi cikgu. Jaga kesihatan, kita jaga kita. Jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.